Okey. Pada hari ini cikgu akan ajar tentang tema 11. Siapa yang bermaksud cikgu ulang balik. Hari ini cikgu akan mengajar tema 11 iaitu tema takhir kita bagi tingkatan 1 Bahasa Melayu. Pada minggu depan kita akan belajar tema lain kalau ikut buku teks lah. Kalau buku teks, kalau kamu semua tengok buku teks, dia ada tema-tema, pelbagai tema. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sukan dan rekreasi. Ini adalah tema terakhir bagi pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey. Yang pertama, cikgu nak tanya, yang ni kamu semua tahu benda apa ni? Gambar ni, tentang apa? Ada siapa-siapa boleh beritahu cikgu? Tugu Negara. Tugu negara, siapa tu? Boleh ceritakan Muhammad nama? Faiz Hakim bin Azizi. Nama apa? Muhammad Faiz Hakim bin Azizi. Okey, Faiz kelas mana tak tahu? 1 UKM. Faiz Hakim kan? Okey, okey, siapa jawab ada markah lah untuk PBB kamu. Nanti cikgu akan bagi markah. Okey, ini merupakan Tugu Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Tugu Negara ni, apa tujuan pembinaan Tugu Negara ni? Siapa tahu? Siapa jawab ada markah lah untuk PBD. Siapa tahu tujuan dia? Untuk apa? Kan kita dah belajar dah sebelum ni yang berkaitan dengan minggu lepas tu yang cikgu bagi tu. Siapa boleh jawab? Tak boleh ya? Isya ada tak? Isya Nabila? Isya Nabila? Ya. Pergi mana tu? Oh, siapa ni? Nama Korea ni. Siapa ni? Mengenal jasa. Siapa ni yang jawab ni? Mengenal jasa pejuang kemerdekaan. Okey, betul. Nama siapa ni? Ni yang tag ni. Siapa yang tag ni? Cikgu nak bagi markah tak boleh sebab tak tahu nama ni. Okey, tak apa. Nanti jawab ni. Oh, Muhammad Iman. Iman ni sound rosak ke apa Iman? Okey. Okey, ini adalah Tugu Negara. Memang tujuan pembinaan dia adalah untuk kita mengingat apa? Mengenang jasa pejuang kemerdekaan Malaysia lah, iaitu kita kenal jasa dan sebagainya. Kalau kita tengok monumen ataupun yang di bawah ni nampak tak ada yang terkorban, betul, ada yang berdiri, tanda kemenangan dan sebagainya. Okey, jadi cikgu nak suruh kamu semua dengar satu lagu yang berkaitan dengan ni lah, kemerdekaan ataupun semangat pejuang. Bersempena dengan tema kita hari ni iaitu sejarah dan warisan. Jadi cikgu akan suruh kamu dengar satu lagu ni. Okey. Dengar tak sound? Dengar tak? Siapa-siapa respon? Tak dengar. Tak dengar? Tak. Tak. Sekali lagi ya. Sekejap cikgu slowkan kat laptop. Dengar tak? Dengar? Okay, good. Dengar lagu ni ya. Tengok baca lirik-lirik dia. Siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju
Okey, kita dah dengar lagu tersebut. Jadi siapa sebelum ni pernah dengar tak lagu ni? Ada siapa-siapa pernah dengar tak? Ada siapa-siapa pernah dengar tak? Mana nama? Pernah, okey bagus. Alih Humaira ada tak Alih Humaira? Pernah dengar tak lagu ni Alia? Okey, Nurzaini Yusof siapa Okey, okey, okey. Faya Kimi. Mizanina pernah dengar tak? Mushrif? Okey, jadi kalau kamu pernah dengar lagu tersebut memperingatkan kita tentang pejuang, di mana dalam lirik tersebut dia ada menyatakan bahawa sebelum mereka berjaya mereka takkan pulang. Jadi bermakna mereka ni lah semangat berjuang untuk mempertahankan negara. Jadi itu adalah angkatan tentera kita lah, tak kisahlah laut ke, darat ke, udara ke dan sebagainya. Jadi itulah besar pengorbanan mereka semua untuk mempertahankan negara kita, iaitu negara Malaysia. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan ajar kamu semua berkaitan dengan Komsas, iaitu komponen sastra. Kalau singkatan bagi Komsas ni adalah komponen sastra. Apa itu komponen sastra? Dalam buku ni lah, Ku Ingin Berterima Kasih dan satu lagi. Jadi cikgu nak di hadapan kamu semua tolong buka buku Ku Ingin Berterima Kasih. Dan cikgu nak kamu semua cari iaitu pada muka surat teks drama hadiah. Try tengok ada tak teks drama hadiah. Dalam buku ni ada dua, cerpen dan drama. Jangan buka cerpen hadiah. Cerpen hadiah lain. Buka teks drama hadiah. Okey, siapa yang dah baca dah? Boleh cikgu tanya tak? Ada yang dah baca dah? Tentang teks drama hadiah ni. Dia tak panjang pun, dia pendek je. Okey, kita tengok Apa itu drama? Drama ialah sejenis sastra yang tergolong dalam jenis cerita. Maksud dia, ceritalah. Drama lazimnya dipentaskan atau dilakonkan kerana ceritanya berbentuk lakonan. Drama memerlukan pelakon untuk memainkan peranan watak, peranan satu watak. Kalau kelas kita bersemuka di Badawi, cikgu memang akan suruh kamu semua berlakon. Depan kelas lah, cikgu akan bagi masa untuk kamu praktis dan berlakon. Tapi sebab kita sekarang secara online, PDPR di rumah, jadi memang kita tak boleh berlakon lah kan. Jadi tak apalah, cikgu akan ajar juga tentang teks drama ni. Semoga nanti kita ada rezeki, kita akan jumpa secara bersemuka nanti, insyaAllah. Kalau kes kita turun lah sekarang. Sekarang pun kita tengok Penang semalam pun dah 1,000 lebih kan. Jadi semua duduk rumah lah, jangan pergi mana, bahaya, okey? Yang ni, okey, pelakon melakukan aksi-aksi dan melafazkan dialog yang disediakan. Contohnya, dalam teks tu dia kata pelakon tumbuk. Kamu janganlah tumbuk betul-betul. Lepas tu kita buat berlakon-berlakon je lah. Kalau dia kata, okey pelakon watak A marah. Kita marah lah. Macam tu. Itulah adalah drama. Macam kamu tengok kat TV, TV3 dan sebagainya. Okey, cikgu akan ajar sinopsis tentang teks, iaitu teks drama, iaitu tajuk dah hadiah. Ada dalam buku Ku Ingin Berterima Kasih. Kalau siapa ada buku tu sekarang di depan, carilah muka surat berapa dan tengok. Cikgu sinopsiskan lah kalau kita nak baca panjang-panjang kan. Jadi cikgu nak Nafizah ada Nafizah? Nafizah? Boleh baca cikgu tak perenggan pertama? Bapanya. Pak Mail seorang pesara. Berikutan kesempitan hidup itu Hayati uang belajar di sekolah menengah Seri Setia dan tinggal di asrama, mengambil keputusan untuk pulang ke kampung kerana masih berhutang dengan pihak sekolah sebanyak RM40. Okey, terima kasih Nafizah. Maaf kat situ ada typo sikit, tapi tak apa. Pertama bapaknya mana tak? Kesempitan hidup itu Hayati
Okey, seterusnya maksud dia di sini, Fauziah ni seorang ibu tunggal yang kematian suaminya. Sebab apa? Nanti kita tengoklah. Okey, jadi Fauziah ni dia kena menyara kehidupan dua orang anak dia iaitu Hayati dan Farid. Hayati ni merupakan pelajar pelajar yang belajar di sebuah sekolah menengah dan duduk di asrama. Namun Hayati ni dia ada masalah kewangan. Family Fauziah ni mereka ada masalah kewangan lah sebab kematian suami Fauziah. Jadi Fauziah ni tinggal dengan ayahnya di kampung. Jadi akibat kesempitan hidup, Hayati ni terpaksa buat keputusan untuk pulang ke rumah daripada asrama lah sebab Hayati tak mampu bayar yuran sekolah iaitu sebanyak RM40. Aiman Zakwan, boleh baca tak? Kat cikgu perenggan kedua. Boleh? Okey, silakan. Sewaktu Pak Mail sedang berbual dengan Fauziah tentang nasib hidup keluarga mereka, Hayati pun sampai. Hayati bertanyakan khabar ibu dan datuknya. Pak Mail mengatakan bahawa dia telah berunding dengan Datuk Penghulu berhubung dengan masalah mereka. Hayati memberitahu ibu dan datuknya bahawa dia telah memaklumkan masalahnya kepada pengetua. Selepas itu, Hayati masuk ke dalam bilik. Pak Mail dan Fauziah meneruskan perbualan mereka. Okey, maksud di sini iaitu semasa Pak Mail dan juga Fauziah iaitu Pak Mail ni ayah pada Fauziah lah ataupun atuk kepada Hayati. Mereka ada sembang bab masalah kehidupan mereka dan sebagainya. Tengok Hayati pun sampai rumah. Maksud dia Hayati ni dia pulang ke rumah sebab dia tak mampu bayar yuran. Jadi dia minta izin dekat pihak sekolah, pihak pengetua, pihak warden kata dia nak balik sekejap sebab ada masalah kewangan dan sebagainya. Jadi pengetua pun benarkan, izinkan dia balik. Masa Pak Mail ni iaitu atuk Hayati dan juga ibu Hayati Fauziah ni tengah sembang dekat ruang tamu rumah, tiba-tiba Hayati pun dah sampai. Hayati tanyalah khabar ibu dia dan datuknya sebab Hayati duduk asrama kan. Jadi dia balik dia tanya, sihat ke tak atuk? Mak sihat ke tak? Okey, lepas tu Pak Mail ni ataupun atuk Hayati ni mengatakan bahawa dia telah berunding dengan Datuk Penghulu. Kalau Datuk Penghulu ni kita panggil ketua kampung lah. Berhubung dengan masalah mereka iaitu masalah kewangan. Sebab dah kematian suami, lepas tu ibu dia Fauziah pun tak ada kerja, tak kerja dan sebagainya. Hayati memberitahu ibu dan datuknya bahawa dia telah memaklumkan masalahnya kepada pengetua. Sebab itu Hayati masuk ke dalam bilik lah. Hayati sedih kan sebab tak dapat sekolah dan sebagainya. Hayati pun masuk dalam bilik. Pak Mail dan Fauziah meneruskan perbualan mereka iaitu berkaitan dengan masalah kehidupan dan masalah kewangan. Okey, seterusnya. Sarah Nabila ada? Ya, Boleh baca kat cikgu perenggan ni yang atas. tiba-tiba Datuk Penghulu datang bersama dengan Encik Musa dari Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Encik Musa mengatakan bahawa kedatangan beliau adalah untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Sarjan Akbar iaitu suami Fauziah dan ayah kepada Hayati. Selepas itu Encik Musa juga turut menyampaikan cek berjumlah RM10,000 kepada Fauziah bagi menyara kehidupan dan sekolahan anak-anak Sarjan Akbar. Selepas penyerahan cek tersebut, Encik Musa dan Datuk Penghulu ingin pulang. Tiba-tiba Hayati muncul. Hayati bertanya kepada datuknya sama ada dia boleh belajar semula atau tidak di sekolah tersebut. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita lihat di sini, tiba Datuk Penghulu datang sama dengan Encik Musa. Okey, Encik Musa ni adalah daripada Kementerian Pertahanan. Kalau kamu semua nak tahu, ayah kepada Hayati ataupun suami kepada Fauziah ni merupakan bekas tentera, merupakan inilah tentera yang telah syahid ataupun telah meninggal disebabkan perjuangan yang mempertahankan negara Malaysia, yang telah meninggal lah sebab peperangan dan sebagainya. Jadi pada ketika datuk dia duduk sembang dengan mak dia, tiba-tiba Datuk Penghulu ataupun ketua kampung ni datang bersama Encik Musa daripada Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Encik Musa ni dia macam pegawai tentera lah, pegawai tertinggi. Encik Musa mengatakan bahawa kedatangan beliau adalah untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Sarjan Akbar iaitu ayah kepada Hayati, Sarjan Akbar. Maksud dia menyampaikan penghargaan ni macam mana? Kita tengok.
Selepas itu Encik Musa juga turut menyampaikan cek berjumlah 10,000 kepada Fauzia bagi menyara kehidupan dan persekolahan anak-anak Sarjan Akbar. Jadi di sini cara untuk menghargai para pejuang yang telah meninggal, syahid sebab akibat peperangan. Iaitu Encik Musa daripada Kementerian Pertahanan ni, dia datang ke rumah Hayati, dia bagi cek sebagai tanda penghargaan dan juga untuk sumbangan kepada Ibu Hayati iaitu Fauzia sebanyak 10,000 untuk menyara kehidupan dan persekolahan anak-anak dia. Maksudnya di sini masalah Hayati tadi berkaitan dengan yuran sekolah pun terlangsai sebab dah memang dapat bantuan daripada Angkatan Tentera ataupun Kementerian Pertahanan. Okey, selepas penyelesaian tersebut, mereka duduk sembang. Lepas tu Encik Musa dengan ketua kampung pun nak pulang. Masa mereka nak pulang tu, tiba-tiba Hayati muncul. Dia keluar dari bilik. Dia pun inilah tegur dan sebagainya. Lepas tu Datuk dia pun kata, Datuk dia gembira lah. Datuk Hayati seronok sebab cucu dia boleh belajar semula. Sebab boleh bayar yuran itu. Jadi inilah kisah dia. Okey, seterusnya Cikgu nak Hadif ada Hadif Darwishi. Hadif ada? Ya, cikgu. Baca perenggan akhir. Pak Mail memberitahu Hayati bahawa dia akan dihantar ke asrama semula dan meminta Hayati belajar dengan tekunnya. Encik Musa menasihati Hayati juga agar belajar dengan tekunnya. Kemudian Encik Musa meminta diri untuk pulang. Pak Mail bersalaman dengan Encik Musa dan mengucap terima kasih. Pak Mail menghantar Datuk Penghulu dan Encik Musa ke muka pintu. Okey, terima kasih. Jadi untuk peringkat akhir ni, sebelum Pak Mae, sebelum Encik Musa dan juga ketua kampung pulang, inilah Pak Mae bagi tahu yang esok dia akan hantar Hayati balik ke asrama semula. Jadi Encik Musa ni ataupun pegawai tentera tadi, kawan kepada ayah Hayati ni, menasihati Hayati agar belajar dengan rajin, tekun dan sebagainya. Kemudian Encik Musa pun minta diri untuk pulang. Pak Mae bersalaman dengan Encik Musa dan mengucapkan terima kasih atas bantuan. Jadi kalau kita lihat konklusinya di sini, cerita ni kamu semua faham kan? Berkaitan dengan semangat pejuang ayah Hayati yang sanggup berjuang demi negara dan terkorban. Jadi meninggalkan iaitu isterinya iaitu Ibu Hayati Fauzia dan meninggalkan Hayati dan adiknya. Namun mereka ada masalah kesempitan hidup dari segi kewangan. Namun Kementerian Pertahanan iaitu Angkatan Tentera tidak melepas tangan. Mereka menghargai para pejuang yang telah pun meninggal dunia mempertahankan negara untuk memberi penghargaan lah. Contohnya memberi cek dan juga inilah ambil tahu tentang kehidupan keluarga-keluarga arwah. Okey, cikgu ada tontonan video iaitu berkaitan dengan teks drama ni lah. Jadi kita lihat sama-sama, okey? Kalau tak dengar suara, tolong maklumkan dekat cikgu Allah. Sekejap Dengar tak suara? Dengar tak? Tak lagi Fauziah membaca surat Hayati dengan hati yang sedih. Dalam surat itu, Hayati memberitahu bahawa dia berada dalam keadaan yang sihat. Walau bagaimanapun, dia menghabarkan bahawa dia akan pulang ke kampung buat sementara waktu kerana dia masih berhutang yuran asramanya sebanyak RM40. Apabila melihat wajah Fauziah yang sedih, Pak Mail tahu bahawa Fauziah membaca semula surat daripada Hayati. Pak Mail memberitahu tentang pertemuannya dengan Tok Penghulu untuk menceritakan masalah mereka. Pak Mail kemudian bertanya bila Hayati akan pulang. Fauziah memberitahu bahawa Hayati akan pulang pada hari tersebut, mungkin pada 11 petang. Hayati memanggil emaknya dari bawah. Sebaik sahaja naik ke rumah, dia segera bersalaman dengan emak dan datuknya sambil bertanya khabar.
Hayati juga memberitahu bahawa dia telah memaklumkan kepulangannya ke kampung kepada guru asrama apabila ditanya oleh emaknya. Pak Mael berasa lega apabila mendengar Hayati telah memaklumkan kepulangannya kepada guru asrama. Jika tidak diberitahu, dia bimbang guru asramanya risau tentang diri Hayati. Pak Mael juga menasihati Hayati agar tidak terlalu risau akan hal persekolahannya. Pak Mael memberitahu Hayati bahawa dia telah membincangkan masalah mereka dengan Tok Penghulu. Hayati juga mengkhabarkan bahawa dia juga telah memberitahu guru besar dan beliau berjanji akan membantu persekolahan Hayati. Selepas itu, Fauziah menyuruh anaknya menukar pakaian dan makan di dapur. Pak Mael mengingatkan Fauziah bahawa semua yang berlaku adalah dalam kuasa Tuhan. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Kematian Akbar, menantunya, menyebabkan Fauziah kehilangan suami, sementara Hayati dan Farid kehilangan ayah. Walau bagaimanapun, Pak Mael menasihati Fauziah agar tabah dan berani meneruskan kehidupannya. Pada saat itu, kedengaran suara orang memberi salam. Fauziah memberitahu ayahnya bahawa ada orang datang ke rumah mereka. Pak Mael membalas salam sambil menjenguk di pintu. Pak Mael kemudiannya mempersilakan Tok Penghulu dan seorang tetamu lain untuk naik ke rumah. Tok Penghulu memperkenalkan tetamu itu sebagai Encik Musa, iaitu seorang pegawai tentera dari Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur kepada Pak Mael. Pak Mael dan Encik Musa saling bertanya khabar. Tok Penghulu memberitahu bahawa Encik Musa datang kerana tugas. Selepas itu, Encik Musa menjelaskan kedatangannya adalah untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mael atas pengorbanan Sarjan Akbar. Pak Mael berterima kasih kepada Encik Musa dan berterus terang bahawa mereka sekeluarga berada dalam kesulitan. Dia kemudiannya menceritakan masalah yuran sekolah yang dihadapi oleh cucunya Hayati. Pak Mael turut memberitahu bahawa hal mereka sudah pun dipanjangkan kepada Tok Penghulu. Tok Penghulu menyampuk tentang pencen bulanan Pak Mael tidak mencukupi untuk menampung hidup mereka sekeluarga. Kenyataan Tok Penghulu diiyakan oleh Pak Mael. Selepas mendengar hal tersebut, Encik Musa memberitahu bahawa kedatangannya adalah untuk menyerahkan sekeping cek yang bernilai RM10,000 kepada Puan Fauziah. Setelah dipanggil oleh ayahnya, Fauziah keluar ke ruang tamu. Encik Musa segera memberitahu kedatangannya adalah untuk menyampaikan cek bantuan untuk mereka sekeluarga. Fauziah berasa sangat terharu sehingga mengalirkan air mata. Pak Mael berterima kasih kepada Encik Musa atas bantuan tersebut. Encik Musa pula berharap wang itu dapat membantu meringankan beban Pak Mael sekeluarga. Dia juga meluahkan rasa penghargaannya atas jasa dan pengorbanan Allahyarham Akbar. Hayati muncul dari dapur. Pak Mael memberitahu Hayati bahawa dia akan mengantar Hayati ke asrama semula pada keesokan harinya. Encik Musa menasihati Hayati agar belajar dengan bersungguh-sungguh. Selepas itu, Encik Musa dan Tok Penghulu pun meminta diri untuk pulang. Okey, jadi kamu semua jelas tak berkaitan dengan drama ni? Cerita dia, faham tak? Boleh siapa-siapa respon? Faham kan? Senang je kan teks drama ni? Pasal kehidupan dan sebagainya. Okeylah, kita pergi pada slide seterusnya. Iaitu tema ataupun apa yang ingin disampaikan dalam teks drama ni lah. Jadi kalau kita dapat lihat tema ataupun yang ingin diangkat tentang kisah dalam drama ni adalah berkaitan dengan kesempitan hidup. Hal ini dapat dilihat apabila Fauziah bersama-sama dua orang anaknya terpaksa bergantung hidup kepada bapaknya setelah kematian suaminya, iaitu Sarjan Akbar. Selain itu, yang kita dapat lihat iaitu cara kita ada cara ni lah tersembunyi dan juga yang jelas tentang tema ni. Jadi yang tersembunyinya kita dapat lihat iaitu perjuangan sebuah wira demi mempertahankan negara. Iaitu kita lihat buktinya dapat dilihat akan peristiwa terkorbannya Sarjan Akbar, iaitu ayah kepada Hayati. Sarjan Akbar memperjuangkan dirinya dan sanggup tinggalkan keluarga tercinta demi mempertahankan negara Malaysia sehingga beliau mati, iaitu meninggal, iaitu mati syahid.
Secara yang kita lihatlah, kalau kita lihat secara jelas, iaitu tentang kesempitan hidup. Bila kita lihat secara tersembunyi, iaitu tema yang lain adalah berkaitan dengan sebuah wira yang dia sanggup berjuang, dia tinggalkan keluarga dia dan telah pun meninggal sebab ingin mempertahankan negara. Itu adalah pengorbanan besar bagi angkatan tentera kita di Malaysia. Okey, kita lihat tentang nilai. Apa yang kamu akan dapat tentang nilai lah yang terdapat dalam teks drama ni. Yang pertama, iaitu bertanggungjawab. Maksud dia bertanggungjawab di sini, kita boleh bagi kepada dua. Iaitu yang pertama, kalau kita boleh bagi contohnya, Pak Mae bertanggungjawab atas nasihat yang menimpa atas nasib yang menimpa anaknya, iaitu Fauzia, dengan memelihara mereka. Maksud dia lepas kematian Sarjan Akbar, kematian ayah Hayati, bertanggungjawab ni Pak Mae ni dia ambil tugas untuk menjaga anak dia Hayati, Fauzia dan juga Hayati. Yang kedua, kalau kita dapat lihat tentang tanggungjawab seorang pejuang negara untuk mempertahankan negara. Siapa? Iaitu Sarjan Akbar, ayah kepada Hayati. Seterusnya, kalau kita dapat lihat nilai yang dapat dalam drama ni adalah keredaan. Maksud dia di sini, Pak Mae ni dia ada nasihat anak dia iaitu Fauzia agar menerima takdir dengan hati yang reda kerana ada orang lain yang lebih malang. Maksud dari sini, dalam kehidupan kita ni, kita kena reda. Apapun yang Allah uji terhadap kita, kita kena reda dan kita anggap itu adalah hikmah dan juga akan ada yang lebih baik yang Allah akan ganti. Jadi kita kena reda tentang apa jua dan jangan pertikaikan. Kenapa nasib aku macam ni, kenapa hidup aku macam ni dan sebagainya. Kita kena ingat, kalau kita dah memang ada masalah atau kita susah, ada lagi yang lebih susah dan ada lagi yang mempunyai masalah lebih berat daripada kita sendiri. Okey, seterusnya adalah keprihatinan. Contohnya adalah Kementerian Pertahanan lah yang kita tengok tadi, iaitu Encik Musa menyampaikan bantuan kepada waris kaki tangan awam yang meninggal dunia sewaktu bertugas. Maksudnya Encik Musa ni dia dia prihatin tentang keluarga waris yang telah pun meninggal dunia dalam mempertahankan negara. Yang terakhir kita dapat lihat patriotisme. Patriotisme ni kita dapat lihat tentang Sarjan Akbar yang beliau sanggup tinggalkan keluarga tercinta, sanggup tinggalkan isteri, tinggalkan anak semata-mata untuk memperjuangkan negara Malaysia dan terkorban di medan perang. Jadi kita lihat betapa patriotisme ni maksud dia semangat cinta akan tanah air, semangat dia tu sayang sangat kat negara. Itu adalah patriotisme maksud dia. Okey, seterusnya kita lihat tentang pengajaran teks drama ni. Kita haruslah bertanggungjawab terhadap anggota keluarga. Maksud di sini Pak Mae iaitu atuk kepada Hayati bertanggungjawab selepas kematian suami Fauzia ataupun ayah Hayati. Pak Mae ni bertanggungjawab untuk menjaga keluarganya. Seterusnya, kita mestilah menerapkan nilai patriotisme dalam diri kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena terapkan nilai semangat cinta akan negara ni. Ingat pasal cikgu, maksud patriotisme ni adalah semangat cinta akan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena tanamkan sikap ataupun sifat untuk cinta akan tanah air ni. Jadi, sebentar lagi 31 Ogos 1957 kan? 31 Ogos 1957 itu sambutan hari kemerdekaan. Jadi 31 Ogos 2021 kita semua akan sambut merdeka. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebagai pelajar, kita kena terapkan nilai semangat cinta akan tanah air. Okey, seterusnya kita haruslah bersyukur takdir kehidupan kita supaya kita sedar bahawa ada orang lain yang lebih bernasib malang. Maksud dia di sini kita kena bersyukurlah bahawa takdir kehidupan kita ni walaupun kita diuji dengan kesusahan, menimpa pelbagai masalah, tapi kita bersyukur sebab ada lagi orang yang lebih malang ataupun yang lebih tidak bernasib baik daripada kita sendiri. Kita kena lihat bukan kita saja di dunia ni. Jadi kita kena bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan. Contohnya kita diberi kesihatan yang baik, ada keluarga di samping dan sebagainya, ada makanan lagi. Itulah kita kena bersyukur. Seterusnya, kita mestilah amanah dalam menjalankan tugas. Maksud dia ni, walau apapun tugas yang diberi, kita mesti amanah. Contoh dia, cikgu bagi kerja sekolah. Hampa semua kena amanah buat. Itu adalah amanah. Dalam apa jua pun, kita kena amanah dalam menjalankan tugas. Contohnya, cikgu bagi dalam teks drama ni adalah Encik Musa.
beliau amanah dalam menjalankan tugas iaitu menyampaikan cek sebanyak RM10,000 kepada keluarga arwah iaitu Sarjan Akbar. Itu adalah amanah, beliau jujur. Encik Musa jujur, dia sampaikan cek bernilai RM10,000 kepada keluarga arwah. Jadi sini kalau kita dapat lihat ada nilai yang baik yang kita boleh jadikan contoh dalam teks drama dan juga pengajaran. Cara amnya cikgu nak terapkan bahawa dalam kesusahan kita kena anggap ada lagi orang yang lebih susah. Di samping itu kita kena terapkan nilai cinta akan tanah air. Contohnya Sarjan Akbar, dia sanggup tinggal keluarga dia, sanggup tinggal anak isteri dia demi tanah air tercinta. Okey, sekejap ya. Jadi seterusnya itu saja kelas kita berkaitan dengan teks drama hadiah. Jadi cikgu nak kamu semua baca dulu yang ni. Ambil masa dalam 2 minit, baca sekejap. 2 minit ya cikgu bagi ya. Okey, semua dah baca ke? Dah baca? Dah. Okey, kalau kita lihat yang bahan 1, Datuk Penghulu. Begini Pak Mae, Encik Musa datang sini kerana ada tugas. Pak Mae, oh begitu. Apa halnya Encik Musa? Encik Musa, begini Pak Mae, saya datang ni untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mae kerana kematian Sarjan Akbar semasa bertempur di sempadan dahulu, iaitu berperang di sempadan mempertahankan negara. Kami bersimpati benar dengan keluarga Pak Mae, terutamanya kepada Puan Fauzia dan 2 orang anaknya iaitu Hayati dan Farid. Dipetik daripada drama hadiah iaitu dalam buku kamu sendiri, karya Arifin Said, Antologi Ku Ingin Terima Kasih tingkatan 1. Ini adalah petikan yang diambil. Bahan kedua, kalau kita lihat ada Tugu Negara, sambutan Hari Pahlawan iaitu baru ni 31 Julai 2021. Pada 31 Ogos pula kita akan sambut kemerdekaan. Bahan 3 iaitu sebuah sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Nanti cikgu akan ajar sajak ni. Sesekali ku inginlah kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah. Darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Jadi sekali ku ingin kalungkan kagum, maksud dia penyajak ni dia ingin memberi penghargaan tentang kekaguman beliau tentang pejuang-pejuang negara, kepada pejuang negara. Kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercinta. Maksud dia di sini, pejuang ni sanggup mempertahankan dan memperjuangkan dirinya, berdarah, perang dan sebagainya demi watan tercinta. Maksud dia negara tercinta. Itu adalah teks bahan 1, 2 dan 3. Okey, untuk makluman anak-anak murid semua, dalam peperiksaan nanti kita dah tak belajar apakah nilai murni dalam sajak tersebut, apakah nilai murni dalam cerpen tersebut, apakah nilai murni dalam teks drama tersebut. Dah tak ada soalan macam tu. Soalan dalam peperiksaan, sama ada peperiksaan di sekolah ataupun peperiksaan PT3, dia akan keluar macam ni. Dia bagi petikan, kamu semua kena jawab. Dia bagi petikan, tak kisahlah 2 petikan ke, 3 petikan ke. Pelajar sebagai anak murid, pelajar calon peperiksaan, kamu kena jawab berdasarkan petikan ini. Kalau dulu, silibus dulu, abang-abang dan kakak-kakak kamu, mereka kena, contohnya soalan, berikan pengajaran yang terdapat dalam teks drama hadiah. Berikan tema.
berikan watak dan perwatakan. Namun bila batch kamu akan diberi petikan macam ni. Bahan 1, bahan 2, bahan 3. Pemeriksa nak tengok sejauh mana kemahiran berfikir calon-calon pemeriksaan untuk menjawab soalan. Jadi dah tak ada dah macam abang-abang dan kakak-kakak kamu yang tingkatan 2, tingkatan 3 yang dah ambil PT3. Soalan kamu berbeza. Soalan Kementerian Sekolah ataupun KPM akan bagi macam ni. Jadi kamu sebagai calon peperiksaan, kamu kena jawab hanya berdasarkan petikan macam ni. Contohnya soalan dia macam mana cikgu? Okey, soalan dia macam ni. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, iaitu bahan 1, bahan 2, kamu kena baca sampai habis bahan ni. Nyatakan cara-cara untuk menghargai pengorbanan pejuang negara. Jadi, dia kata nyatakan cara-cara untuk kita hargai pejuang negara. Dalam teks bahan 2 tak ada kan cara-cara, dia tak bagi pun. Yang bahan 1 pun dia tak jelaskan cara-cara. Jadi, pemeriksa nak tengok sejauh mana kamu berfikir tentang jawapan kamu. Mereka nak tengok macam mana kamu jawab soalan tu dengan pengetahuan sedia ada kamu. Jadi, ada siapa-siapa boleh jawab tak? Nyatakan cara-cara untuk menghargai pengorbanan pejuang negara ni. Ada siapa boleh jawab tak? Kalau boleh jawab, cikgu bagi markah tambahan. Ada siapa boleh jawab? Ada tak? Alip ada tak Alip? Ada. Boleh jawab tak Alip? Tak tahu. Tak apa. Okey. Sekejap. Qayyum? Ada tak Qayyum? Ada. Qayyum tahu tak macam mana nak jawab ni? Tahu tak Qayyum? Macam mana kita nak hargai pengorbanan pejuang negara ni? Berdasarkan bahan-bahan ni. Buat semangat cinta akan tanah air. Okey, boleh. Tapi macam mana cara dia? Boleh bagi tahu tak cara dia tu? Cara dia. Okey, cikgu bagi contoh. Benda apa? Hadif? Menyambut Hari Pahlawan. Okey, betul. Bagus Hadif. Cara untuk menghargai salah satunya ialah kita sambut Hari Pahlawan. Kita sambutlah. Masa tu keluarga yang pahlawan-pahlawan pun dia macam, wah, tak sangka ada orang sambut. Ada orang ingat pejuang-pejuang waris mereka kan. Mereka rasa seronok lah, happy. Hilanglah sedih tu sekejap kan. Itu adalah cara untuk kita menghargai inilah pengorbanan pejuang negara ni. Okey, contoh cikgu bagi, kamu catat ya. Nanti ni kamu kena buat dalam buku latihan. Okey, contoh bahan 1 iaitu kita tengok dia kata berdasarkan bahan 1 kan. Macam Hadi jawab tadi betul lah. Dia berdasarkan bahan 2. Okey, kalau bahan 1, pelajar kena jawab. Dia kata berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Nampak tak? Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Jadi, pelajar sebagai calon, kamu semua kena jawab berdasarkan bahan 1 ni dengan bahan 2. Kamu kena baca bahan 1, jawapan kamu mesti ada kaitan dengan bahan 1 dan bahan 2. Kalau kamu jawab jawapan yang luar daripada bahan 1 dan bahan 2, ikut pemeriksa. Pemeriksa boleh terima ataupun tidak. Dia ikut mood pemeriksa, okey? Jadi, yang pertama, memberikan penghargaan dan membantu keluarga pejuang yang telah terkorban. Itu jawapan dia. Memberikan penghargaan dan membantu keluarga pejuang yang telah terkorban. Contohnya, berdasarkan bahan 1, sekejap Okey, berdasarkan bahan 1, dapat memberikan penghargaan dan membantu keluarga pejuang yang telah terkorban. Itu adalah jawapan dia. Berdasarkan bahan 1, cara untuk kita menghargai pengorbanan pejuang negara adalah dengan memberikan penghargaan dan membantu keluarga pejuang yang telah terkorban. Jadi itu adalah jawapan dia. Cara menjawab yang betul. Cikgu ulang ya. Berdasarkan bahan 1, cara untuk kita menghargai pengorbanan pejuang negara adalah dengan memberikan penghargaan dan membantu keluarga pejuang yang telah terkorban. Okey, yang kedua.
Ni nampak tak? Macam mana cikgu dapat jawapan tu? Berdasarkan bahan satu. Saya datang ini ingin menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga. Nampak tak? Jadi cikgu olahkan balik berdasarkan petikan ni. Itu saja cara jawab dia. Jawapan dia ada, cuma kita tak jelas dan tak nampak. Okey? Seterusnya, berdasarkan bahan 2. Macam mana jawapan kita nak jawab? Berdasarkan bahan 2, cara untuk menghargai pengorbanan pejuang negara adalah dengan menyambut Hari Pahlawan sebagai tanda menghargai jasa dan pengorbanan pahlawan negara. Macam Hadi jawab tu betul lah, bagus. Jadi, cara dia adalah berdasarkan bahan 2. Cara untuk menghargai pengorbanan pejuang negara adalah dengan menyambut Hari Pahlawan sebagai tanda. Nampak tak? Menyambut Hari Pahlawan. Cikgu ambil balik dalam bahan 2 ni. Sebagai tanda menghargai jasa dan pengorbanan pahlawan negara. Itu adalah cara jawab yang betul. Jadi jelas tak pelajar macam mana nak jawab soalan berdasarkan bahan ni? Ada yang tak faham lagi tak? Kalau tak faham, terus tanya cikgu. Yang lain faham tak? Boleh respon? Faham. Senang je kan? Kalau dia minta bahan 1, bahan 2, kamu tengok jawapan dalam bahan 1 je. Dia ada. Cuma kamu sendiri kena olahkan balik. Kena kemahiran berfikir, nak uji kemahiran berfikir kamu semua. Yang kedua, nyatakan 2 nilai yang terdapat dalam bahan 3. Yang terdapat dalam bahan 3. Highlight bahan 3 ni. Dia nak bahan 3 saja. Bahan 1, bahan 2 dia tak mau. Dia nak jawapan dari bahan 3 saja. Nyatakan 2 nilai. Apa dia? Kita tengok, sekali ku ingin kalungkan kagum padamu pejuang negara. Mungkin susah sikit kita nak faham. Tapi tak apa, cikgu bagi jawapan. Yang pertama iaitu mengenang jasa. Pengorbanan pejuang negara demi negara tercinta haruslah dikenang dan dihargai. Antara nilai yang terdapat dalam bahan 3 adalah dengan mengenang jasa. Maksud dia mengenang jasa macam mana ni? Nampak tak? Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara. Maksud dia kalungkan kagum ni, maksud dia nak mengenang jasa ataupun dia dah gembira, dia nak kenangkan jasa, dia nak angkat martabat pejuang negara ni, iaitu dengan mengenang jasa. Yang ni kemahiran berfikir aras tinggi kita panggil, iaitu kebat. Pelajar kena faham rangkap saja, pelajar kena olahkan berdasarkan rangkap tersebut. Ini adalah kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Cikgu ulang balik jawapan yang pertama. Antara nilai yang terdapat dalam bahan 3, antara nilai yang terdapat dalam bahan 3 adalah dengan mengenang jasa. Buktinya, pengorbanan pejuang negara, kita mengenang jasa pengorbanan pejuang negara demi negara tercinta. Iaitu haruslah dikenang, kita haruslah mengenang dan menghargai mereka. Jawapan yang kedua, patriotisme. Semangat cinta akan tanah air kan? Antara nilai lain berdasarkan bahan 3 adalah semangat patriotisme. Semangat patriotisme dalam diri pejuang membawa kepada kesanggupan berjuang sehingga sanggup berkorban nyawa demi tanah air tercinta. Dekat mana cikgu dapat jawapan tu? Semangat patriotisme yang sanggup mereka berjuang demi tanah air ni. Ni jawapan dia. Kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercinta. Maksud dia kerana tanganmu pernah berdarah. Mereka sanggup memperjuangkan nyawa demi tanah air tercinta. Sebab tu cikgu kata semangat patriotisme. Nilai murni dia adalah semangat patriotisme. Maksud dia dalam diri pejuang ni ada semangat patriotisme membawa kepada kesanggupan. Mereka sanggup berjuang sehingga berdarah dan menggadaikan nyawa mereka. Itu adalah jawapan dia yang sebenar. Jelas tak macam mana nak jawab dia? Boleh respon? Jelas. Okey, yang terakhir. Soalan terakhir. Yang ni pun soalan kebat. Generasi hari ini kurang menghayati jasa pejuang-pejuang kemerdekaan. Generasi hari ini kurang menghayati jasa pejuang-pejuang kemerdekaan. Pada pendapat anda, iaitu pemeriksa nak tahu pendapat kamu semua, pendapat calon. Mengapakah berlakunya keadaan sedemikian? Sebab apa berlakunya sekarang, generasi muda sekarang ataupun masyarakat sekarang dah tak menghargai pun jasa pejuang ni. Kita abaikan je mereka. Jadi apa pendapat kita? Apa sebab berlakunya keadaan sedemikian?
Ini adalah soalan kebat yang kemahiran berfikir aras tinggi. Tak ada pun jawapan dia dekat bahan 1, bahan 2, bahan 3 tak ada pun jawapan dia. Kamu sendiri yang kena fikir apa jawapan dia. Contohnya cikgu bagi ya. Cara jawab dia kamu kena tulis. Pada pendapat saya, tukar. Pada pendapat saya, kamu kena buat macam tu. Faham? Pada pendapat saya, kena letak. Pada pendapat saya, berlakunya sebab berlakunya keadaan sedemikian adalah masyarakat hari ini tidak merasai kesusahan dan pengorbanan para pejuang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Cikgu ulang jawapan. Pada pendapat saya, sebab berlakunya keadaan sedemikian adalah masyarakat hari ini tidak merasai kesusahan dan pengorbanan para pejuang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Itu adalah jawapan kemahiran berfikir kamu. Kalau kamu tanya tok kamu dulu, mak ayah kamu macam mana dulu hidup susah ya, macam mana kita nak capai kemerdekaan. Banyak yang rintangan dan sebagainya. Kalau tok kita ataupun nek kita mesti hidup zaman Jepun, peperangan Jepun dan sebagainya. Jadi mereka lebih tahu macam mana susahnya kehidupan mereka untuk berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Jadi cikgu ulang balik sekali lagi jawapan dia. Cara nak jawab soalan macam ni. Pada pendapat saya ya, ubah anda ni kepada saya untuk dapatkan soalan yang jawapan yang cemerlang. Pada pendapat saya, sebab berlakunya keadaan sedemikian atau sebab berlakunya masalah iaitu generasi hari ini kurang menghayati jasa pejuang kemerdekaan disebabkan masyarakat hari ini tidak merasai kesusahan dan pengorbanan para pejuang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Maksud dia para masyarakat hari ini dia tak rasai pun kesusahan dan pengorbanan para pejuang dulu untuk capai kemerdekaan. Okey, yang kedua. Jawab macam mana lah yang kedua? Jangan jawab satu saja tau. Kalau satu je tengok markah lah. Kalau soalan dah 3 markah, 4 markah jawablah banyak sikit. Okey. Pada pendapat saya yang lain, kan dah titik tadi kan? Kamu boleh balik. Pada pendapat saya yang lain, sebab berlakunya keadaan sedemikian adalah kerana pihak media massa, massa bukan MASA, bukan. Massa, MASSA. Maksud di sini pihak media massa ni macam mana? Radio, televisyen, akhbar, majalah dan sebagainya. Itu media massa. MASSA, double S. Kalau SA satu single S saja, tu adalah waktu. Kalau double S, ganda S dia tu MASSA, massa tu adalah akhbar, televisyen, radio dan sebagainya. Tidak merasa. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Pada pendapat saya yang lain, sebab berlakunya keadaan sedemikian adalah kerana pihak media massa kurang memberikan pendedahan dalam televisyen atau radio atas jasa tokoh-tokoh pejuang terdahulu. Cikgu ulang. Pada pendapat saya yang lain, sebab berlakunya keadaan sedemikian adalah kerana pihak media massa kurang memberikan pendedahan dalam televisyen atau radio, kurang memberikan pendedahan dalam televisyen atau radio atas jasa tokoh-tokoh pejuang terdahulu. Kalau kita lihat di sini pihak media massa televisyen, jarang dah sekarang ya ada drama ataupun ada iklan-iklan tentang cara kita menghargai jasa lah. Kita buat gambar, kita buat dokumentari dan sebagainya. Pihak majalah, kalau kat TikTok, cikgu tahu kamu semua ada TikTok kan. Jarang kita scroll FYP ke. Yang FYP tu jarang ada video-video pasal pejuang-pejuang negara. Tambah pada bulan Ogos ni kita tengok ada tak nak sambut merdeka ni kan 31 Ogos ni. Kalau kamu ada TikTok, kamu buka, ada tak video-video tentang cinta ke tanah air ke. Mereka ada buat video berkaitan dengan pejuang-pejuang negara ke, ada tak?
jarang ada lah. Kalau televisyen mungkin ada, tapi pada hari kemerdekaan sajalah. Kalau hari biasa tak ada pun. Itu adalah peranan pihak media massa. Jadi itu adalah cara jawab jawapan yang sebenar untuk peperiksaan ataupun PT3. Jadi kamu kena ingat, nanti bila dalam peperiksaan, bila kamu dah ada rezeki untuk bersekolah nanti, kita ada buat peperiksaan, ataupun kamu akan jawab PT3 2 tahun akan datang. Mana tahu ada PT3 balik kan? 2 tahun akan datang, soalan dia lebih kurang macam ni lah. Dia bagi petikan 1, bahan 1, bahan 2, bahan 3. Kamu kena jawab berdasarkan bahan-bahan yang diberi. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi ada apa-apa kemusykilan ataupun soalan kepada cikgu? Boleh tanya sekarang. Ada apa-apa soalan? Ya, cikgu. Ha? Tak ada. Tiada. Yang lain? Ada tak? Yang kurang faham ke? Kalau ada bagi tahu. Sekejap cikgu nak screenshot kehadiran. Okey, jadi cikgu nak kamu semua salin soalan ni dalam buku latihan dan jawab semula apa yang cikgu terangkan tadi. Sekejap cikgu akan hantar dalam grup lah. Slide ni semua cikgu akan hantar dalam grup, jangan risau. Cikgu hantar bahan ni, cikgu akan hantar dalam grup. Jadi kamu salin soalan, kamu buat dalam buku latihan Komsas, okey? Kalau siapa yang ada printer nak print boleh, bahan ni boleh. Boleh dah lekat boleh, kalau tak ada tak apa, cikgu okey je. No problem. No hal lah. Jadi kamu salin soalan ni, jawab macam mana cikgu ajar tadi. Cikgu juga akan cikgu rekod tak tahu kelas ni. Kalau ada cikgu rekod, cikgu akan hantar video kita belajar hari ni dalam grup. Kalau tak ada, cikgu akan hantar slide ni semualah. Kamu tengok dan kamu jawab balik macam mana cikgu ajar tadi, okey? 3 soalan je. Jadi cikgu nak kamu semua hantar hari ni. Siapa hantar hari ni, markah PBD dia, cikgu akan bagilah tinggi dan juga kehadiran pun penuh, okey? Sebab cikgu tahu ramai lagi yang tak buat latihan sebelum ni. Jadi kamu kena ingat ya, kamu semua ada markah PBD lah, markah penilaian bilik darjah. Kalau kurang markah kamu fahamlah akibat dia nanti bila tingkatan 3 kan? Jadi tolong buat 3 soalan ni je. Cikgu pun dah bagi jawapan dah tadi. Jadi kamu semua tolong jawab dalam buku latihan Komsas dan snap gambar hantar dekat cikgu. Tak apa, cikgu bagi sampai malam ni. Okey? Okey, itu saja kelas kita. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah silap cikgu minta maaf. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Jadi sekejap lagi tolong tengok grup Telegram. Cikgu akan hantar semua bahan-bahan ni. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.